hakim Mahkamah Rayuan Tamu Syariah dan 6 orang hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Ketika pelantikan pada hari ini turut mengukir sejarah baru di negeri Perak dengan pelantikan seorang hakim wanita di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Baik, hari ini sejarah tercipta apabila Malaysia menerima Ketua Hakim Negara wanita yang pertama. Pelantikan Yang Arif Datuk Tengku Maimun Tuan Mat sebagai Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan berkuat kuasa pada 2 Mei 2019. Pada Ogos 2010, 2 orang Hakim Syar'i wanita telah dilantik oleh Datuk Seri Najib Razak. Dan kemudiannya, pada tahun 2016, 2 orang lagi Hakim Syar'i wanita telah diberi watikah pelantikan oleh Sultan Selangor. Perkembangan ini sememangnya satu perkara yang positif dan bukti bahawa wanita juga mampu bertanding dengan kedudukan kursi hakim lelaki. Namun, adakah pelantikan Hakim Syar'i wanita ini akan menggugat kedudukan dan kepimpinan kaum lelaki? Apakah syarat yang dibolehkan pelantikan Hakim Syar'i wanita? Bersama saya, Nur Farhani binti Faisal yang akan mengupas setiap satu perkara berkenaan hukum hakam pelantikan Hakim Syar'i wanita. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang terlibat dalam beberapa konvensyen dan treaty antarabangsa seperti The Hague Conference on Private International Law (HCPL), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan sebagainya. Dalam konvensyen-konvensyen ini banyak membangkitkan beberapa isu yang bertentangan dengan undang-undang syariah di Malaysia. Contohnya, isu-isu yang berkaitan dengan gender dan undang-undang keluarga Islam. Berkenaan CEDAW, misalnya, Malaysia dikatakan mengamalkan sikap diskriminasi dalam pentadbiran mahkamah syariah dan pelaksanaan undang-undang keluarga Islam kerana tidak melantik wanita sebagai hakim mahkamah syariah. Mengenakan syarat wali kepada wanita yang ingin bernikah dan memberikan bahagian yang tidak sama rata kepada lelaki dan perempuan dalam pembahagian faraid. Perdebatan dan perbahasan berhubung pelantikan Hakim Syar'i wanita ini telah bermula sekitar awal tahun 2000 apabila cadangan berhubung pelantikan wanita sebagai Hakim Syar'i mula diutarakan oleh pelbagai pihak bagi memenuhi keperluan semasa. Sejak dari itu, berbagai pihak telah memberikan pendapat berkenaan pelantikan Hakim Syar'i wanita di Mahkamah Syariah. Pada persidangan Pegawai Syariah seluruh Malaysia kali ke-13 yang berlangsung pada 30 Jun hingga 2 Julai 2011 di Hotel Grand Season Kuala Lumpur, salah satu resolusi yang telah dipersetujui ialah melantik wanita sebagai Hakim Syar'i termasuk Hakim Rayuan di Mahkamah Syariah. Susulan daripada resolusi tersebut, semakin banyak negeri mula melantik wanita sebagai Hakim Syar'i sekaligus menunjukkan perkembangan yang baik dalam usaha untuk mengiktiraf wanita dalam institusi kehakiman syariah di Malaysia. Apakah makna hakim? Hakim di dalam bahasa Arab ialah Al-Qadi yang bermaksud orang yang menjatuhkan hukuman atau orang yang membuat keputusan bagi sesuatu masalah yang melibatkan 2 orang pihak ataupun lebih di dalam satu masyarakat. Kehakiman menurut Islam adalah disebut sebagai Al-Qada. Dari segi bahasa, Al-Qada bermaksud menghukum, memisah dan memutuskan. Al-Qada dari segi bahasa inilah yang menjadi asas kepada Al-Qada yang dijadikan sebagai istilah syarak dalam sistem kehakiman Islam. Menurut istilah syarak pula, Al-Qada atau kehakiman ini telah ditarifkan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Antaranya ialah, menurut Ibnu Irfah daripada mazhab Maliki, Al-Qada sebagai sifat kehakiman yang menyebabkan wajib dilaksanakan hukum syarak walaupun hukuman tersebut tak adil dan tajrih, tetapi tidak berkaitan dengan masalah umum kaum muslimin. Sebahagian mazhab Hanafi pula mentakrifkan Al-Qada sebagai menyelesaikan kes dan mendamaikan pergaduhan dan pertelingkahan. Ada juga sebahagian golongan Hanafi mentakrifkan Al-Qada sebagai pemberitahuan tentang hukum syarak yang wajib dilaksanakan. Kebanyakan golongan Syafi'i pula mentakrifkan Al-Qada sebagai menyelesaikan pertikaian antara dua belah pihak atau lebih dengan hukuman Allah Subhanahu Taala. Dari kalangan golongan yang membenarkan wanita sebagai hakim, terdapat khilaf dalam menentukan
bidang kuasa kes yang boleh dibicarakan oleh hakim wanita semasa di dalam perbicaraan. Pendapat pertama Pandangan pertama dipelopori oleh Ibnu Hazim dan Ibnu Jarir At-Tabari yang mengharuskan wanita menjadi hakim bagi semua kes secara mutlak atau tanpa pengecualian. Ini berarti wanita juga boleh membicarakan semua kes termasuk hudud dan kisos. Ini kerana Ibnu Jarir berpendapat bahawa tujuan pelantikan hakim ialah untuk melaksanakan keadilan yang mutlak. Menurut beliau, dengan alasan tersebut, jawatan hakim boleh diberi kepada sesiapa sahaja yang mampu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai. Ibnu Hazim yang senada dengan pandangan ini menjelaskan bahawa wanita-wanita yang dilantik menjadi hakim kerana sifat keperempuanan seorang wanita itu tidak akan memberi kesan terhadap kemampuannya memahami hujah dan keterangan dan tidak menghalangnya menyelesaikan perbalah. Pendapat kedua pula diutarakan oleh Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahawa Wanita boleh menjadi hakim dalam kes-kes yang ia boleh menjadi saksi dan tidak boleh menjadi hakim dalam kes-kes yang tidak boleh menjadi saksi. Hujah pendapat ini adalah berdasarkan kias bahawa disebabkan wanita harus menjadi saksi dalam beberapa kes, maka wanita juga harus menjadi hakim dalam perkara-perkara yang diharuskan menjadi saksi. Jika melihat kepada kesaksian wanita berdasarkan pandangan mazhab Hanafi, ini bermakna hakim wanita dilarang membicarakan kes hudud, kisos dan takzir badani, iaitu hukuman yang melibatkan keseksaan tubuh badan seperti hukuman bunuh, penjara, rotan dan sebagainya. Namun, boleh membicarakan kes ta'zir mali, iaitu hukuman yang melibatkan harta seperti denda wang, bayaran diat, sekatan harta dan sebagainya, dan kes-kes kehartaan sebagaimana pendapat fuqaha mazhab tersebut. manakala pendapat ketiga disuarakan oleh ulama mazhab Hanafi Di mana wanita boleh menjadi hakim dalam kes-kes kehartaan namun tidak dibenarkan untuk menghakimi kes hudud dan kisos. Pandangan ini juga selari dengan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pelantikan Hakim Mahkamah Syariah berpandukan syarat-syarat yang diperuntukkan di dalam kerangka perundangan setiap negeri. Namun begitu, ia juga bergantung kepada persetujuan Ketua Agama Islam dalam sesebuah negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh bidang kuasa hal ehwal agama Islam diletakkan di bawah pentadbiran negeri masing-masing. Sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya terdapat 3 hierarki mahkamah, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh itu, terdapat 3 kategori hakim mengikut setiap peringkat hierarki tersebut. Dari sudut perundangan, tidak terdapat perbezaan yang ketara kerana di antara negeri-negeri berhubung syarat pelantikan hakim di Mahkamah Syariah. Bagi pelantikan jawatan hakim Mahkamah Rendah Syariah, undang-undang memperuntukkan calon mestilah dari kalangan anggota perkhidmatan awam. Dan secara amnya, jawatan hakim Mahkamah Rendah Syariah ini dikhususkan bagi penjawat awam yang berkhidmat dengan perkhidmatan pegawai syariah LS. Tiada tempoh minimum perkhidmatan diperuntukkan dalam undang-undang bagi melayakkan seseorang penjawat awam dilantik ke jawatan tersebut. Peruntukan undang-undang juga tidak menetapkan bahawa pelantikan hakim Mahkamah Rendah Syariah ini perlu dilantik dari kalangan lelaki sahaja. Sementara itu, bagi pelantikan hakim Mahkamah Tinggi Syariah, peruntukan undang-undang menetapkan syarat-syarat yang lebih khusus. Undang-undang memperuntukkan bahawa seseorang yang dilantik perlulah tidak kurang dari 10 tahun tempoh pengalaman sebagai hakim Mahkamah Rendah Syariah atau pendaftar atau pendakwa syariah ataupun seseorang yang arif tentang hukum syarak. Oleh demikian, jawatan seperti ini tidak terhad pada anggota perkhidmatan awam seperti jawatan hakim Mahkamah Rendah Syariah mengkhususkan lelaki sebagai syarat pelantikan bagi jawatan tersebut. Ini termasuklah negeri Pahang, di mana pelantikan hakim syar'i pada Seksyen 43 dalam kurungan 3 dalam kurungan A enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang 1991 telah dibina pada tahun 2015. Syarat-syarat yang serupa juga diperuntukkan bagi melantik Ketua Hakim Syar'i dan panel Hakim Rayuan Syariah. Justeru, berdasarkan kepada peruntukan perundangan sedia ada, adalah jelas bahawa wanita juga boleh dilantik sebagai hakim di kesemua peringkat Mahkamah Syariah. Para fuqaha telah berselisih pandangan mengenai pelantikan hakim wanita di mana terdapat 2 golongan pendapat. Golongan pertama merupakan pendapat jumhur fuqaha yang terdiri daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki yang tidak mengharuskan pelantikan hakim wanita. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa sekiranya pelantikan dibuat, hukuman yang dijatuhkan adalah tidak sah sama sekali. Golongan kedua ialah pendapat-pendapat yang membenarkan pelantikan wanita sebagai hakim sama ada secara mutlak atau dengan bersyarat kepada kes-kes tertentu. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa tidak sah melantik wanita menjadi wali atau hakim sekalipun menghakimi kes-kes yang boleh diterima kesaksian wanita. Sekiranya pihak berkuasa melantik juga wanita sebagai hakim, maka pelantikan itu terbatal dan seluruh penghakiman yang dikeluarkan atau keputusan yang dijatuhkan ke atas sebarang perbicaraan adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan.
Pendapat jumhur fuqaha ini adalah berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan dalil akli. Imam Al-Shirazi juga berpandangan bahawa wanita tidak boleh menjadi hakim. Mengikut pendapat beliau, salah satu syarat untuk menjadi seorang hakim ialah antara lainnya mestilah seorang lelaki. Beliau menyamakan kelayakan menjadi hakim dengan syarat untuk menjadi saksi. Zakaria Al-Ansari juga membandingkan syarat layak menjadi seorang hakim bahawa syarat menjadi saksi. Akhirnya beliau menyimpulkan bahawa seorang wanita tidak boleh menjadi hakim kecuali dalam keadaan ketiadaan kaum lelaki yang memenuhi syarat. Syihabuddin Al-Ramli juga tidak membenarkan wanita menjadi hakim kerana secara fizikalnya wanita memiliki kekurangan. Namun begitu, terdapat sebilangan fuqaha yang membenarkan pelantikan hakim wanita seperti Ibn Hazm, Ibn Jarir At-Tabari dan ulama kontemporari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Antara hujah-hujah Ibn Hazm ialah, pada asalnya setiap mereka yang boleh dan mampu membuat keputusan atau hukuman antara manusia, maka hukumnya adalah harus. Wanita juga adalah di antara orang yang boleh membuat keputusan yang demikian kerana kewanitaannya itu tidak menjejaskan kefahamannya terhadap hujah-hujah yang didengari dan keputusan ke atas pertikaian atau perbalahan. Ibn Hazm juga seterusnya berhujah bahawa wanita boleh dilantik menjadi mufti. Oleh itu wanita juga harus dilantik menjadi hakim. Dan beliau juga berhujah dengan pelantikan seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Syifa sebagai penguasa pasar oleh Saidina Umar. Bersama saya di sini Tuan Azlan bin Muhammad, merupakan seorang peguam cara dan peguam bela, dan beliau juga merupakan seorang peguam syar'i bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey. Baiklah, Assalamualaikum Tuan Azlan. Waalaikumsalam, Cik. Okey. Boleh saya tahu sudah berapa lama Tuan Azlan menjadi sebagai seorang peguam syar'i? Saya bermula pada tahun 2006 dan saya diterima masuk sebagai peguam syar'i bagi Negeri Sembilan, dan saya juga adalah peguam syar'i terima masuk sebagai peguam syar'i bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey. Jadi sepanjang pengalaman Tuan Azman sendiri, apakah pandangan Tuan Azman terhadap pelantikan hakim syar'i wanita di Malaysia? Itu satu tindakan yang bagus dan harus dialu-alukan kerana masalah kes-kes yang dibawa di mahkamah syariah dia melibatkan golongan lelaki dan golongan wanita. Wanita lebih memahami terutamanya berkaitan tentang masalah haramah, masalah tentang hadis pencarian dan sebagainya. Dan saya berpandangan perempuan mempunyai keupayaan yang sama tara dengan hakim lelaki. Dan saya rasakan kita memerlukan daripada kedua-dua golongan, lelaki dan golongan perempuan aktif, dan seharusnya telah lama kali ini dah dilakukan, memberi peluang pegawai agama, pegawai kehakiman daripada wanita dilantik sebagai hakim di mahkamah syariah. Kesimpulannya, kerjaya seorang hakim adalah tugas umum negara yang menyentuh kepentingan awam dan semestinya tidak lari dari menghadapi cabaran-cabaran tertentu. Terdapat dua bentuk cabaran yang perlu dihadapi oleh hakim syar'i wanita, iaitu cabaran yang pertama adalah lahir daripada profesion sebagai hakim syar'i itu sendiri, dan seterusnya ialah cabaran berdasarkan sifat dan tanggungjawab peribadi seseorang hakim syar'i wanita. Sungguh pun terdapat sisi perbezaan dari sudut pelantikan dan bidang kuasa, namun jumlah wanita terlantik sebagai hakim syar'i mencerminkan kesungguhan pentadbiran keadilan syariah negara ini, juga bukti bahawa kewibawaan dan keupayaan wanita adalah setanding dengan kaum lelaki dan tidak semajanya dijadikan alasan untuk menolak pelantikan mereka ke mahkamah syariah, terutamanya mahkamah tinggi serta mahkamah rayuan. Pelantikan ini bukanlah bertujuan mendominasi bidang kehakiman dan menggugat kedudukan lelaki, namun ia merupakan usaha dalam mempertingkatkan kualiti kehakiman dari semasa ke semasa.